Tapi host Izni lah kan? Cikgu host tapi saya record. Dah boleh record. Okay. Okay. Mana dah tadi aku lupa dah. Okay. Sorry. Acrobat. Alright. Soalan C kan? Okay, soalan C. Soalan nombor 7 lagi, soalan C. Okay, nampak skema nampak ke tak nampak? Nampak. Okay. So soalan C yang pertama, okay, kejap baca soalan kejap. You are required to prepare standard solution sodium hydroxide with concentration 0.02 using 250 cm3 volumetric flask. Okay, daripada beaker A. So beaker A, dia punya concentration dia 0.1. So yang ni awak kena pakai formula M1 V1 lah. Okay, yang kena pakai formula M1 M1 V1 equal to M2 V2. Okay. So masalahnya sekarang ni M2 berapa, V2 berapa? Apa maksud M2, apa maksud V2? Okay. M2 ni kepekatan yang dia nak. So dalam soalan dia nak kepekatan 0.02. Okay. V2 ni volume yang dia nak. Maksudnya dia suruh sediakan sodium hydroxide punya kepekatan 0.02, volume dia sebanyak 250. Macam mana tahu 250? Sebab dalam soalan dia menggunakan 250 cm3 volumetric flask. Okay, that's why dia punya V2 dia 250. Okay, next is M1. M1 ni ialah kepekatan asal. So dia suruh sediakan kepekatan 0.02 daripada beaker A. So beaker A kepekatan dia 0.1. Okay. V1 ni benda apa? V1 ni ialah volume yang kita kena ambil daripada beaker A. So untuk menghasilkan 0.02 kita kena ambil banyak mana? Daripada 0.1 sodium hydroxide tu masuk V1. Okay, boleh? Alright, so untuk C1 jawapan dia yang pertama, method use ialah dilution. Okay, nama kaedah ni kaedah dilution. Maksudnya kita cairkan dia daripada 0.1 menjadi 0.02. Okay, lepas tu determine the volume. Kita masuk dalam formula ni. Kita kira dapatlah 50 cm3. Unit jangan lupa Okay, unit bagi volume untuk formula ni ialah cm3. So selain daripada unit tu dia kira salah lah. Right. Okay, soalan yang kedua. Predict the pH value of sodium hydroxide solution in the volumetric flask. Okay. Asal daripada BKA 13, dia punya kepekatan 0.1. Lepas tu dia prepare 0.02, dia dilute menjadi 0.02. So pH dia akan menurun lah. Okay, sebab kalau ikut dia punya konsep, kalau alkali pH lagi tinggi, dia lagi strong. So kalau 0.1 dengan 0.02, 0.1 tu dia lagi strong lah, kepekatan dia lagi pekat. Okay, so pH dia mestilah bawah 13. Okay, kalau tengok skema tulis the pH value is lower than 13. Cikgu tak syorkan awak guna lower than 13 sebab 5 pun bawah 13, 4 pun bawah 13. Tapi yang itu pH bagi asid. Yang ni dia nak alkali, sodium hydroxide. So yang cantiknya tulislah nilai dalam bentuk angka. Contoh awak tulis 10 boleh. 11 boleh, 12 boleh. Yang penting bawah daripada 13. Okay, 9. Okay lah tu. Agak-agak lah. Okay, daripada 0.1, 0.02 tu kira cair juga tu. Daripada 0.1 nak ke 0.02 kira banyak jugalah perbezaan tu. So, awak kena agak-agak lah. Okay, tapi skema dia bagi lower than 13. Skema ni untuk pemeriksa. So, kalau misal kata awak bagi 6, tapi skema kata bawah dan 13, pemeriksa dia tak boleh bagi betul walaupun skema kata bawah daripada 13. So examiner kena tahulah 6 tu ialah pH bagi asid. So salah.
So bawah 13 ni maksudnya jawapan awak dalam range antara 8 sehingga 12. Okay? Boleh? Alright. Lepas tu dia suruh explain kenapa awak kata pH tu bawah 13. Okay, yang ini dia berbalik kepada konsep yang tadi, okay, berkaitan dengan concentration. Ingat, kalau pH mesti kaitan dengan concentration. Lagi tinggi concentration hydroxide, lagi tinggi nilai pH. Okay, so point dia, the concentration of hydroxide ions decreases. Okay, sebab daripada 0.1 awak dilutekan menjadi 0.02. So dekat situ kepekatan hydroxide ion tu dia dah berkurang. Okay, kalau dekat beaker A tadi kita ada 0.1 hydroxide ion. Lepas tu awak dilutekan dia ada menjadi 0.02 hydroxide ion. So 0.1 tu lagi banyak. So concentration dia lagi tinggi. Okay, sebab tu jawapan dia concentration of hydroxide ion decreases. Okay, ataupun awak boleh buat comparison, tak ada masalah. 0.1 macam mana nak compare? Concentration of hydroxide ions in 0.1 sodium hydroxide solution is higher than concentration of hydroxide ion in 0.02 sodium hydroxide solution. Pun boleh. Okay, yang penting dia nampaklah perbezaan concentration tu. Okay, lepas tu last kali bila mention pasal concentration mesti kaitkan dengan pH. So point yang last kali kaitkanlah dengan pH. The lower the concentration of hydroxide ion, the lower the pH. Betul lah. The lower the concentration of hydroxide ion, the lower the pH value. Okay. Soalan, boleh tak awak nak terbalikkan? The higher the concentration of hydroxide ion, the higher the pH value? Jawapan dia boleh tapi kurang sesuai. Tapi diterima je. Okay, tapi kurang sesuai lah. Sebab sekarang ni awak cakap berkaitan dengan concentration hydroxide ion berkurang. So bila berkurang, mestilah pH pun berkurang. So awak punya penerangan tu dia mesti tally. Setiap point tu dia mesti macam awak cerita benda lah. Contoh macam ni, Ali pergi sekolah. Point yang kedua, Ali tak bangun tidur lagi. Macam tu. Macam dia pergi sekolah tapi dia tak bangun tidur. Macam mana tu? Macam tu lah lebih kurang. So point awak dia mestilah tally lah dengan point-point awak yang kat atas tu. So kalau awak kata concentration hydroxide ion berkurang, so bawah tu awak mention lah the lower the concentration, the lower the pH. Okay, macam tu. Okay, lepas tu soalan yang ketiga. Okay, so 25 cm3 sulfuric acid needed to react completely with 25 cm3 sodium hydroxide prepared in 7C. Okay, so state the type of reactions, neutralization lah sebab sulfuric acid dengan sodium hydroxide, acid dan juga alkali. So neutralization, and then write balanced chemical equation, this one. Okay, so markah dia yang pertama, markah neutralization 1 point. Lepas tu chemical equation berserta dengan dia punya balance 2 point, sudah 3 dah. Okay, so total markah dia 6. So lagi 3 ialah jawapan untuk calculation sebab dia suruh calculate the concentration. Okay, so kalau neutralization, satu formula yang kita famous biasa sangat guna iaitu MAVA, MEVEB. Okay, MAVA over MBVB equal to A over B. Okay, awak tulis je formula tu, awak gantikan nilai dengan syarat nilai tu betul, awak dapat 2 markah. Awak kira-kira awak dapat jawapan akhir berserta dengan unit, dapat lagi 1 markah. So total markah dekat situ 6. Okay? Okay. So dia pun tak masuk ke? Yang lain. Hati pun semua. Hari tak masuk ke? Sekejap.
Bad boy. Who's bad boy? Hafiz Hafiz. Wah, dia jadi bad lah. Sebelum jadi kroko. Pula, left pula. Mak ni. Okay. Setakat tu ada masalah tak? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, very good. Syaklah korang ni. Kenapa tak ada soalan? Adalah. Okay, so tadi cikgu concludekan soalan tadi, soalan C tu. So, daripada BKA, kita ada 0.1 NaO. Okay. So, dia suruh dilutekan menjadi 0.02. Samalah, benda yang sama NaO. So, untuk dia dilutekan, kaedahnya kita panggil sebagai dilution. Okay. So, dia nak 0.02 NaO, volume dia sebanyak 250. So, yang ini dia akan jadi V2. Yang ini dia akan jadi M2, kepekatan yang baru. V2, volume yang baru. 0.1 dia akan jadi M1 sebab kepekatan yang asal. Okay, lepas tu V1 ni ialah banyak mana NaO yang 0.1 ni kita kena ambil. Okay, kita kena ambil. So kita kira-kira tadi kita kena ambil 50 cm3. Okay, so daripada 50 cm3 tu, okay, kita masukkanlah dalam volumetric flask. Lepas tu kita top up dengan water. So kat sini jadilah kepekatan dia 0.02 NaO. Okay, boleh? Alright. Lepas tu berkaitan dengan pH, yang mana pH lagi tinggi mestilah 0.1. Kenapa? Sebab dalam 0.1, okay, kepekatan 0.1 kita ada 0.1 OH minus, kepekatan 0.02 kita ada 0.02 OH minus. So yang mana lagi banyak dia punya OH minus ialah this one. Okay, kat sini ada 0.1. So dekat sini pH dia akan lagi tinggi. Okay, 0.02 ni kepekatan OH minus ni rendah. So kat sini pH dia akan lagi rendah. Okay, alright. Okay, lepas tu yang last sekali tadi soalan C3. Okay, awak nak kira-kira tu pakai formula MAVA over MB VB equal to A over B. A tu acid lah, B tu base ataupun alkali. Okay, so sekarang ni dia dah bagi nilai sulfuric acid. So nilai sulfuric acid tu ialah VA. So kat sini VA dia sebanyak 25. Okay. Lepas tu dia kata needed to react completely with 25 cm3 of sodium hydroxide. So VB pun sama 25. Okay. And then MB dia kata solution prepared in 7C. So yang awak hasilkan sekarang ni awak menghasilkan this one 0.02 NaO. So MB dia ialah 0.02. Okay. And then A dengan B ni, A dan B ni awak kena tengok daripada equation. Okay, that's why soalan tu dia suruh awak bina dulu equation. Buat dulu equation, barulah kita boleh ambil ni nilai dia A dengan B tu. Dia keluar apa pula ni? Okay. Comment. Okay. So this one, yang ni nilai A sebab ni acid. Tak boleh nak tulis. Tadi boleh. Tulis lah. Tak apalah. Tulis lah. Tak apalah. Okay, so acid 1, A1, NaO, 2 NaO. So B2 lah. Okay. Okay, kita tengok soalan yang ke-8. Setakat tu ada masalah? Tak ada. Okay. Soalan 8. Okay, soalan 8 ni soalan tajuk redox. Okay, soalan redox. Sekejap, cikgu nak tengok ada. Ada yang nak masuk ke? Oh, tak ada.
Oh, nampak skrin kan sekarang ke tak nampak? Nak Mi nampak skema kan? Ke tak? Hello? Kosong. Tak nampak yo. Tak nampak Tak. tak Oh. boleh. Nampak. Kena buat demon. Diamond dah habis beraya ke? Dah. Banyak tau makan muruku. Hanya. Okey, seterusnya soalan 8. Okey. Dia bagi dua bahan, MgCl2 dengan Fe2O3. Okey, so based on the formula, state the oxidation number Mg dan juga iron. Okey, so jawapan dia Mg plus 2, iron plus 3. Okey, dia mesti plus dulu, simbol dulu dekat depan baru nombor. Kalau awak tulis 2 plus, 3 plus, tu jadi charge, bukan oxidation number. Okey, yang ni cikgu harap awak tak ada masalah lah. Okey, kenapa magnesium plus 2? Sebab dia dalam bentuk ion, Mg2+. So dia punya charge tu sama dengan oxidation number dia. Kalau iron ada dua, iron 2 dan juga iron 3. Tapi kalau awak tengok formula, dia Fe2O3. So maksudnya dia silang kat situ. Okay, O2 minus Fe3 plus. So that's why dia punya oxidation number dia plus 3 untuk ferrum ataupun iron. Okay. Lepas tu yang kedua, name the compounds. Yang ni senang. Okay, yang pertama MgCl2, nama dia ialah magnesium chloride. Yang kedua iron 3 oxide. Wajib tulis iron 3. Iron 3 ke iron 2? Iron 3, skema salah. Iron 3 iron 3 oxide. Wajib ada Roman 3. Kenapa wajib ada? Sebab iron 3 sebab Fe dia ada lebih daripada satu oxidation number. Dia ada 2 plus dan juga dia ada Fe3 plus. Dalam soalan dia bagi Fe2O3. Maksudnya 3 ini kepunyaan Fe. 2 ni kepunyaan O. Okay, sebab O2 minus Fe3 plus. So nama dia mesti ada iron 3. Kalau Fe2 plus, iron 2. Okay. Selain daripada iron, apa lagi yang ada lebih daripada satu oxidation number? Copper. Copper, kalau awak belajar, dia ada copper 2 plus. Sebenarnya dia ada lagi satu, dia ada copper plus. Okay, cuma copper plus ni kita jaranglah jumpa. Tapi kalau dalam soalan dia bagi, so awak kena tulis copper 1. Okay, contohnya macam ni. Contoh macam ni, CuSO4. Okay, so Cu dekat sini, dia betul plus 2. So nama dia copper 2 sulfate. Okay, misal kata dia bagi macam ni. Cu2O. Dia bagi macam ni. Cu2O. So dekat sini, Cu2O, awak jangan angkat tangan. Awak jangan angkat tangan tanya cakap soalan ni salah tak? Soalan ni tak salah. Soalan ni betul. Dia nak tengok awak faham ke tak oxidation number. So Cu dekat sini plus 1. Oxide negative 2. That's why bila awak silang dia akan dapat Cu2O. Cu plus O2 minus. So bila awak silang dia akan dapat Cu2O. So nama bagi this one dia bukan copper oxide. Dia copper 1 oxide. Awak kena tulis bracket 1. Sebab copper ni, dia punya oxidation number dia plus 1. Okay, dia bukan plus 2. Kalau macam copper oxide, Cu2 plus 2. Copper sulfate, Cu2 plus 2. So awak kena tulis Roman tu bila nama dia. Okay? Okay. Kejap, cikgu nak connect bateri. Okey, seterusnya, jelas tak suara cikgu? Tadi cikgu pakai mic tak, sekarang tak pakai mic. Alhamdulillah. Hello? Jelas. Saya jelas. Okey. Seterusnya, okey, soalan B. Sekejap, padam ni kejap, sekabut. Okey. So soalan B,
dia bagi satu test tube. Okay. So kat hujung test tube ni dia letak potassium manganate. Faham lah PM PM ni potassium manganate. Okay, lepas tu dia letak glass wool. Okay, lepas tu dia letak 3 metal Y, metal magnesium dan juga metal Z. So this one Y, this one Mg and this one is Z. Okay, so yang ni dia heat, metal 3 ni pun dia heat. Okay, alright. So yang ini sebenarnya dia nak tanya apa? Dia nak tanya reactivity. Okay, reactivity. So potassium manganate dekat sini bila kita heat, okay, dia akan decompose, dia akan menghasilkan oxygen gas. So oxygen gas tu akan lalu lah. Dia akan lalu dekat sini. Okay, and then setiap metal ni pula kita heat. So bila kita heat maksudnya oksigen tu lalu, okay, oksigen tu lalu, dia lalu, lepas tu X, Y, Mg dengan Z ni pun kita heat, so dia ada tindak balas. So tindak balas antara metal dan juga oksigen. Okay, so tindak balas antara metal dan juga oksigen, dia akan menghasilkan metal oxide. Okay, dia akan menghasilkan metal oxide. So kalau Y dengan oksigen, dia menghasilkan Y oxide. Magnesium dengan oksigen menghasilkan magnesium oxide. Z dengan oksigen menghasilkan Z oxide. Y dengan Z ni simbol dia bukan nama metal yang sebenar. Okey, boleh faham tak setakat tu? Okey. So yang ini dia tak ada kaitan dengan position tau. Dia tak ada kaitan dengan position. Okey. Contohnya awak jangan fikir macam ni. Contoh awak tengok, oh Z ni dia lagi jauh daripada potassium manganate. So maksudnya Z ni dia lagi kurang reaktif lah. Tak, bukan macam tu. Lepas tu Y ni dekat lah dengan potassium manganate. So maksudnya Y ni lagi dapat banyak oksigen. Dia boleh lagi react banyak oksigen. So Y ni lagi reaktif. Tak, bukan macam tu. So cara awak nak tengok yang mana antara 3 metal ni Z, Mg dengan Y, yang mana lagi reaktif, awak tengok dia punya api. Okay, dia punya terbakar tu. Kalau dia terbakar, api dia memang menyala-nyala, marak sangat. So maksudnya dia very reaktif. Kalau dia setakat dia macam ada bara sahaja, dan bara dia tu pun macam malap, hidup nak tak nak mati, nak tak nak macam tu. So maksudnya dia kurang reaktif. So dia ikut kepada api yang metal tu terbakar lah. Okay. So that's why soalan B tu dia bagi satu table. Okay, kalau awak tengok muka surat 18 tu, table 5. Okay. So dia bagi metal Y glows faintly. Maksudnya dia berbara tapi bara dia tu malap. Hidup segan mati tak mahu. Magnesium burns with bright flame. Dia terbakar dengan sangat-sangat terang. Z dia glow tetapi dia glow yang terang. Okay. So antara 3 tu yang paling reaktif ialah magnesium. Sebab magnesium dia burns, dia bukan glow. So dia lagi reaktif berbanding Y dengan Z. So antara Y dengan Z yang mana lagi reaktif? Mestilah mestilah Z. Okay. Sebab Z dia glows brightly. Kalau Y dia glows juga, dia ada bara juga tapi dia faintly, dia malap. Kalau Z dia glows brightly. So Z lagi reaktif berbanding Y. Okay. Lepas tu, yang ni kita tak tengok soalan lagi tau. Kita tak tengok lagi soalan. Kita tengok ni dulu, table tu dulu. Lepas tu, daripada table ni, awak boleh kenal pasti apakah metal Y, apakah metal Z. Awak boleh sangat-sangat kenal pasti. Kenapa? Okay, awak cuba tengok metal Y. Dia kata metal Y glows faintly. Lepas tu, black residue is formed. Residue ni benda apa? Residue ni ialah metal oxide. Okay, so tolong ingat residue ni ialah metal oxide. Contoh macam awak, kita jumpa banyaklah residue ni. Contoh salt. Salt, bila awak heat, awak akan dapat residue dan juga gas. So residue kat sini ialah metal oxide. So kalau garam kita ialah garam copper carbonate. So bila kita heat, R ni ialah copper oxide. So residue tu sebenarnya ialah metal oxide. So konsep dia samalah.
tindak balas antara metal dengan oksigen, dia menghasilkan metal oxide which is residue. Okay. So, kalau awak tengok metal Y, residue dia warna hitam. So metal oxide ada 3 sahaja yang awak kena hafal yang berwarna, which is CuO, PbO dan juga ZnO. CuO black. Okay. So PbO dia warna brown when hot, yellow when cold. Mau tadi. Okay, so okay, yang pertama, type of reaction. Apakah jenis reaction bila oksigen awak tulis combustion. Kalau awak tulis combustion dia jadi salah, bukan combustion. Combustion hanya okay. So dekat mana berlaku oxidation, dekat mana berlaku reduction. Okay, cuba kita tengok. Contoh kita ambil yang paling mudah, magnesium. Magnesium tambah dengan oksigen, kita dapat MgO. Okay, so which one yang mengalami oxidation? Mestilah Mg. Which one yang mengalami reduction? Mestilah O2. Okay. Okay, so cara kita nak kenal pasti yang mana berlaku oxidation, yang mana berlaku reduction. Paling mudah kita tengok dia punya oxidation number. So Mg dekat sini charge dia kosong. Mg dekat MgO charge dia plus 2. So daripada kosong, oxidation number jadi plus 2. So 0 to plus 2, oxidation number menaik. So bila dia menaik, increases, maka Mg mengalami oxidation. Reduction, okay. Reduction, O2 tak ada charge. So dia punya oxidation number kosong. Okay, sebab dia dalam bentuk molekul. Atom dan juga molekul, charge dia kosong, dia tak ada charge. So oxidation number dia kosong. Okay, so O2 dia menjadi O juga, tapi dekat sini O2 minus oxide. So daripada kosong menjadi negative 2, oxidation number berkurang. So bila oxidation number berkurang, maka dia mengalami proses reduction. Okay, so that's why nama tindak balas ni, jenis tindak balas ni ialah reduction, bukan combustion. Tindak balas combustion ialah tindak balas sesuatu benda dengan oksigen menghasilkan CO2 dan juga water. Yang itu baru kita boleh kata combustion. Kalau dia hanya react dengan oksigen tetapi tidak menghasilkan O2, tidak menghasilkan CO2, dia bukan combustion. Okay, alright. Soalan 2. Okay, soalan 2 5 markah. Based on observation in table 5, identify metal Y and metal Z. So tadi kita dah tengok dah lah, metal Y ialah copper, metal Z ialah zinc. Okay. Lepas tu arrange metal Y, metal magnesium and metal Z in descending order. Apa maksud descending order? Maksud descending order ni ialah dia menurun. Okay, descending order ni menurun. Maksudnya daripada reaktif kepada kurang reaktif. Okay, daripada reaktif kepada less reaktif. Okay, so kita tengok yang mana lagi reaktif antara Y, Mg dengan zinc, dengan Zn. So mestilah magnesium sebab dia burns very brightly. So Mg paling atas. Okay, lepas tu yang kedua reaktif antara Y dengan Z, Zinc. apa tu?
Z lah. Z sebab dia glows brightly. Y glows faintly, so dia paling kurang reaktif. Okay, so jawapan dia Mg, Z dan juga Y. Okay. Soalan boleh tak awak nak gantikan Y dengan Z ni? Boleh. Sama ada awak tulis Mg, Z tadi ialah Zn, Y tadi ialah Cu pun boleh. Dengan syarat mesti betul. Kalau awak tulis zinc ni, Z ni awak tulis PB. PB. So dia jadi salah. Okay. Y ni contoh awak tulis AG. So dia jadi salah. Okay. So boleh awak nak gantikan dengan syarat betul lah. Okay. Tapi nak selamat tak payah ganti, tengok saja soalan. So kalau soalan dia suruh arrange metal Y, magnesium dengan Z, guna je apa yang dia bagi. Okay. Nak ganti boleh tapi dengan syarat betul. Okay, lepas tu last sekali chemical equation. Tulis chemical equation antara magnesium dan juga oksigen. Okay, dah tunjuk dah tadi. Mana equation tadi? This one lah. Okay, Mg tambah O2 menjadi MgO. Tapi ni tak balance, kena balancekan. O ada 2, so letak 2 kat sini. So Mg pun ada 2. So 2 Mg tambah O2 menghasilkan 2 MgO. Okay, boleh? So equation ni 2 markah. Okay, sebab ada reactant dan juga produk awak betul, and then ada balance 2 markah. Lepas tu awak susun-susun tadi 1 markah, so dah 3. Susun-susun tadi 2 ke 3? 2, sorry 2. Tak kisahlah markah. Betul lah. 1. Lepas tu awak identify metal Y dengan metal Z 2. So total markah 5. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ni skema Okay, next kita tengok soalan yang last untuk soalan paku ni awak lilitkan dengan metal S. Okay, ni metal S. Okay, so metal S dia mengalami oxidation. Dia membebaskan elektron sebab dia lagi istilah dia lagi atas, dia lagi more elektropositif berbanding dengan iron. So bila dia lagi more elektropositif, maksudnya dia akan lagi membebaskan elektron. Okay, dia boleh mengalami rusting lah. So dia bebaskan elektron tu dia akan flow tau. Dia akan flow ke bahagian paku. Dia akan flow ke permukaan paku. Dia akan flow ke permukaan iron. Okay, and then yang ini awak kena ingat dia letak dalam hot jelly solution. So maksudnya dalam solution tu dia ada H2O dan dia ada O2. Okay, dia ada H2O dan dia ada O2. So H2O dengan O2 ni dia akan merendamkan paku. So maksudnya dekat permukaan paku tu dia ada H2O dan dia ada O2. Lepas tu tiba-tiba S tadi tu dia lost dia punya elektron. Elektron tu flow dekat permukaan paku tu. So dia ada elektron. So bolehlah dia menghasilkan OH minus. So yang ni awak hafal tu 2H2O plus O2 plus 4A menghasilkan 4OH minus. Okay. So bila ada OH minus, maka tadi phenolphthalein dia detect ada OH minus, maka dia akan jadi warna pink. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, next baru. Ini konsep tau, juga tak tengok soalan lagi. Tu konsep dia macam tu. Okay, so konsep rusting, kalau iron, okay, iron kita sentuh, kita bagi dia sentuh. Kita
kita bagi dia sentuh dengan metal yang lagi more elektropositif. Okay, contoh iron dengan Mg. Okay, iron bersentuh dengan magnesium. So iron tu dia takkan berkarat sebab magnesium dia lagi more elektropositif. Dia lagi duduk atas, kedudukan dia lagi duduk atas dalam electrochemical series. Kalau iron dengan Cu, iron dengan copper, okay, so iron akan berkarat sebab iron lagi more elektropositif berbanding dengan Cu. Okay, next barulah kita tengok soalan. So dia suruh cadangkan metal R dan juga metal S. So metal R paku berkarat. Okay, sebab dia dapat dark blue. So paku tu berkarat. So iron nail dia mestilah lilit dengan metal yang lagi bawah daripada dia. Okay? Maksudnya kalau iron nail lilit dengan metal yang lagi bawah daripada dia, barulah iron nail tu dia jadi more elektropositif. Okay, so apakah metal-metal yang sesuai? Metal yang bawah Fe lah dalam electrochemical series. Sn boleh, Pb boleh, Cu boleh, Ag pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu set 2, iron lilit dengan metal S. Dapat pink colour. Maksudnya paku tu tak berkarat. Okay, paku tu tak berkarat. So siapa yang berkarat? Metal S. So paku dia mesti duduk bawah daripada metal S. Dia mesti less elektropositif. So pilihan metal banyak. Atas Fe tu banyak pilihan metal. Awak ambillah metal yang reaktif. Okay. Mg, Al ataupun zinc. Okay, ambil metal yang reaktif. Magnesium, aluminium ataupun zinc. Okay, boleh? Alright. Lepas tu, in each set of experiment, okay, maksudnya setiap set, dia suruh yang pertama, explain the observation, include half equation, state the metal that is oxidized. Okay, so untuk set 1 di soal lah. Okay, so terangkan kenapa dapat macam mana boleh dapat dark blue. Okay, so yang pertama, poin yang pertama, iron rust ataupun corrode. Okay, iron tu berkarat. That's why dia dapat dark blue. Macam mana dia boleh berkarat? Okay, poin yang keempat, iron is more electropositive than metal R. Okay, so bila dia lagi more electropositive, dia boleh berlaku oxidation. Okay, poin yang kelima, awak boleh gantikan dengan poin yang ketujuh. Okay, awak tulis poin nombor 3, tulis poin nombor 4. Poin yang kelima awak gantikan dengan poin nombor 7. Awak cakap macam ni. Iron undergo oxidation. Iron undergo oxidation. Lepas tu awak boleh sambung terus. Iron undergo oxidation form Fe2+. Awak boleh sambung terus. So poin 5 dengan poin 7 awak boleh gabungkan menjadi satu ayat. Tapi markah dia lain-lain. Kalau awak tengok markah dia lain-lain. Okay, poin 5 satu markah, poin 7 satu markah. So kalau awak gabung 2 poin tu, awak akan dapat 2 markah serentak. Okay, so poin 3 tadi iron rust. Yang kedua macam mana dia boleh rust? Sebab iron is more electropositive than R. Poin yang ketiga, poin yang kelima, iron undergo oxidation sebab dia lagi more electropositive, dia undergo oxidation and form Fe2+ ion. Okay, and then point yang last sekali, barulah awak tulis dia punya half equation. Fe anak panah Fe2+ tambah 2E. Okay, boleh? Alright. So simple je penerangan dia, simple macam tu je, tak perlu nak explain banyak-banyak. Okay lah, simple macam tu je, more electropositive. So bila dia lagi more electropositive, dia akan oxidize, dia akan membebaskan elektron, berlaku oxidation menghasilkan Fe2+. So bila ada Fe2+, barulah potassium hexacyanurate ni boleh detect. Sebab itulah dia berwarna dark blue. Okay. Set yang kedua. Okay, kenapa dapat pink color? Yang pertama mestilah sebab paku tu tak berkarat. Iron does not rust. Itu kita punya conclusion dia. Iron tak berkarat, paku tak berkarat. Kenapa tak berkarat? Sebab iron is less electropositive than metal S. Okay, iron lagi kurang electropositive berbanding dengan S. Okay, so point 10 dengan point 11 ni present of OH minus. Yang ini macam mana nak kata?
Yang ni macam mana terang lah. Ada tak yang buat ayat panjang sikit untuk set 2 ni? Boleh tak tolong baca jawapan kejap? Tak dengar. Hello? Boleh tak siapa tolong baca jawapan dia? Yang ni, present of OH minus. Cikgu, kalau macam saya buat kan, iron is less electropositive than metal S and didn't undergo oxidation. Boleh tak? Boleh? Boleh? Betul. Boleh, betul. Ataupun macam ni. Point 8, iron does not rust. Okay. Point 9, iron is less electropositive than metal S. Okay. Lepas tu, point yang ke-10, awak boleh cakap macam ni. Metal S, dia lagi more electropositive. So, metal S undergo oxidation. Okay. Metal S undergo oxidation and lost electron. Ataupun metal S undergo oxidation. Cukup. Sebab awak nak jawab soalan tu. Soalan dia tanya, state the metal that is oxidized. So set 2 ni yang oxidized ialah metal S. So point yang ke-10, metal S undergo oxidation. Okay. Lepas tu, macam mana boleh terhasilnya OH minus? Sebab pink color menunjukkan ada OH minus. Macam mana boleh terhasilnya OH minus? Kalau skema, dia terus tulis ada kehadiran OH minus. Dia tak terang OH minus tu datang daripada mana, dia tak explain. Okay. Kalau awak nak explain, boleh, tak ada masalah. Tetapi tak ada markah. Markah dia hanya untuk ada kehadiran OH minus sahaja. Ada point yang tu terus dapat markah. So kalau awak terang macam mana dapat OH minus apa semua tu, boleh, tak ada masalah. Lagi bagus, lagi cantik. Pemeriksa lagi nampak, dia tahu, oh budak ni faham macam mana dapat OH minus. Boleh, tak ada masalah. Tapi point yang pentingnya ada kehadiran OH minus. So kalau awak nak explain panjang macam mana dapat OH minus tu, awak kena explain macam tadi itulah. Okay, macam ni. So S tadi dia undergo oxidation, dia membebaskan elektron, and then elektron tu dia akan flow. So point yang seterusnya, elektron flow. Okay, elektron flow, dia akan flow ke permukaan paku. Elektron flow to the surface of iron nail, ataupun elektron flow to iron nail, and okay, bila dia dah flow ke iron nail, dia undergo reduction. Kenapa dia undergo reduction? Bukan dia undergo reduction. Ini tak ada lagi. Okay, electron flow to the iron nail, and then point seterusnya, water and oxygen undergo reduction. Kenapa undergo reduction? Sebab dia gain elektron yang datang daripada S tadi. Faham? Okay? Sebab H2O dengan O2 dia memang ada dekat permukaan paku. Sebab paku tu tenggelam. Dalam solution tu paku tu tenggelam. So keliling paku tu ada H2O, ada O2. So H2O dengan O2 ni dia gain elektron daripada S tadi tu. So dia mengalami reduction and then menghasilkan OH minus. So bila awak tulis dia produce OH minus, yang itu baru dapat point. Yang awak tengah-tengah tadi elektron flow, water, undergo reduction tu, yang tu tak ada point. Bila awak terang last sekali produce hydroxide ion, yes, yang itu point dia. Okay, yang cantiknya macam tu. Okay, tapi kalau awak tak tulis, awak tulis ada OH minus pun dapat markah. Okay, tapi kalau awak explain tu macam lagi cantik Okay, lepas tu last sekali awak dah kata water and oxygen undergo reduction, buatlah dia punya half equation. Okay, buat dia punya half equation. Okay, so yang half equation, yang this one lah. Okay, yang half equation ni pun dia salah. Dia sepatutnya H2O ada 2. O2 tambah
2H2O plus 4E menghasilkan 4OH minus. Okay. So kalau awak terang yang macam cikgu explain tadi, setiap penerangan awak tu dia dah ada dalam skema. Poin-poin dalam skema tu ada. Okay, dalam skema ni dia cuma bagi poin-poin-poin sahaja. Penerangan tu dia macam tak ni sangat. Tapi bila awak explain macam tu, awak explain dalam bentuk cerita, setiap awak punya penerangan tu ada poin dia. Poin dia memang ada dalam skema. So tak ada masalah. Okay. Okay. So ada soalan setakat itu. Pukul 4 dah. Ada soalan tak? Tak ada. Saya tak ada. Tak ada. Tak Cikgu, cikgu. ada. Ya. Cikgu, kalau yang tadi tu saya tulis macam ni boleh ya? Macam mana? Electron received by the dissolved oxygen and water is reduced to Boleh? hydroxide ion. Boleh. Tak ada masalah. Samalah tu maksud dia. Ui, awak Boleh ambil kat buku mana? Awak ambil kat buku mana tu, guru? Buku success. Boleh. Tak masalah. Samalah tu point dia. Okay. Yang penting point yang last kali tu mesti ada kehadiran OH minus. Daripada mana datang OH minus tu, yang tu penerangan yang tadi tu lah. Electron flow pergi ke paku. Lepas tu diterima oleh water dan juga oksigen. Dia mengalami reduction. Menghasilkan OH minus. Tu. Okay. Lagi soalan? Ada lagi soalan? Saya tak ada. Tak ada Okay. So kalau tak ada soalan, kita stop kat sini dulu lah. Okay, soalan 7 dengan 8 kita dah habis bincang. Nanti kita sambung soalan 9 dengan soalan 10. Okay. Okay, so terima kasih cikgu ucapkan kepada semua kerana join kelas petang ni. Yang tak dapat join, Izni ada record Izni kan? Ada. Nanti Izni share kat cikgu upload kat YouTube lah. Masa pelur. Kat YouTube lah. Awak boleh tengok balik lah. Cuma yang soalan 7 tu ada masalah lah tadi kan. Dia tak record pula. Tak apalah. Soalan 8. Soalan 7 yang AB tu tak record. Okay, tak apalah. Okay. Alright. So, see you next class. Bye-bye. Bye. Thank you, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Alright. Thank you Izni. Thank you semua. Thank you, cikgu. Bye. Bye-bye. Bye. Sama-sama. Bye-bye.